Assalamualaikum. Kumpulan kami hari ini akan menceritakan tajuk Aquaculture Facility and Maintenance in Fiberglass Tank. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Asnini bin Barimi, nombor metrik 2068. The importance of fiberglass fiability technology in aquaculture produce. Yang pertama adalah kekuatan dan ketahanan. Fiberglass adalah sangat kuat dan tahan terhadap korozisi dan tahan lama. Ia penggunaan agak lama untuk aquaculture. Yang kedua adalah berat ringan. Fiberglass ni memiliki kepadatan yang rendah, menjadikan ia lebih ringan daripada bahan konvensional seperti beton atau logam. Ini memudahkan proses pemasangan dan pindahan dan menyelenggarkan sekutu. Yang ketiga adalah fiability reka bentuk. Fiberglass ni reka bentuk dia adalah saiz yang bersesuaian. Dia boleh membuat saiz kecil atau besar. Ia amat keperluan dalam aquaculture ni lah. Kemudian slide yang kedua pula, definition of fiberglass fiability in aquaculture in Malaysia. Yang pertama adalah reduce. Reduce ni digantikan kaca tahan hakisan cuaca tropika panas. Contoh kalau cuaca panas ni, dia akan tahan lebih lama lah. Dan dia akan mengambil masa yang amat panjang untuk aqua lah. Kayaknya dia untuk orang aqua ni akan guna lebih lama lah. Lepas tu relight and easy to install. Berbandingan dengan bahan lain seperti konkrit, gantian kaca dan lain-lain. Ianya fiberglass ni dia ringan dan mudah dipasang. Lepas tu gantian kaca lebih ringan dan mudah dipasang. Ini bermakna kos pengangkutan dia lebih rendah lah. Kemudian quality, permukaan gantian kaca lebih halus. Ia mengurangkan pertubuhan alga dan bakteria. Ia menjadikan kualiti air tu disimpan atau digunakan untuk membesar ikan lebih baik. Kayaknya kalau kita letak kualiti air tu jadi okey lah. Kayaknya ikan pun tak sakit, tak apa. Lepas tu kesihatan ikan pun jadi okey. Lepas tu kos pembelian awal dia lebih tinggi sedikit, tapi dia bermakna untuk aquaculture kerana fiberglass ni dia jangka masa dia lama. So dia tak rosak sangat, So okey lah fiberglass ni. Jangka hayat dia lebih panjang lah. Seterusnya, saya akan menerangkan impact of the implementation of facility technology on success aquaculture industry. Termasuk pelaksanaan teknologi fasiliti seperti penggunaan gantian kaca dalam industri aquaculture boleh memberi beberapa kesan positif kepada kejayaan industri ini. Yang pertama, pengurangan kos. Fiberglass biasanya lebih murah dalam jangka panjang berbanding dengan bahan lain seperti logam atau beton. Ini kerana tangki fiberglass mempunyai kos penyelenggaraan yang rendah
dan umur panjang yang dapat mengeluarkan keperluan untuk penggantian atau perbaikan yang kerap. Yang kedua, keseragaman kualiti. Proses pengeluaran fiberglass yang terkawal dan berulang memastikan bahawa setiap tangki atau struktur yang dihasil mempunyai kualiti yang seragam. Ini membantu dalam mengekalkan kesedaran aquaculture yang stabil dan sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan organisma akuatik. Yang ketiga, flexibility reka bentuk, iaitu fiberglass boleh direka bentuk untuk memenuhi keperluan spesifik aquaculture seperti saiz, bentuk dan keperluan sistem. Ini memberikan pengeluaran kebebasan untuk menyesuaikan tangki atau struktur mengikut keperluan mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kecekapan operasi dan hasil pengeluaran. Dan yang keempat, ketahanan terhadap cuaca dan korosi, iaitu tangki fiberglass tahan terhadap korosi dan kebocoran serta tahan terhadap cuaca ekstrim. Ini membolehkan mereka digunakan dalam pelbagai perkesedaran aquaculture, termasuk di dalam dan di luar ruangan tanpa risiko rosak akibat faktor persikatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Absani, bicara ambil nombor metik 22 DQ 21F2052. Saya akan memberitakan latest status of technology facility, iaitu pada tahap terkini teknologi kemudahan getian kaca terus berkembang dan penggunaannya semakin meluas dalam pelbagai industri. Berikut adalah beberapa perkembangan terkini dalam teknologi kemudahan getian kaca. Yang pertama, inovasi bahan, iaitu terdapat penyelidikan yang berterusan dalam pengembangan bahan-bahan fiberglass yang lebih kuat, ringan dan tahan lama. Ini termasuk penggunaan getian kaca yang diperkuat dengan resin yang lebih canggih atau bahan tambahan yang lain yang dapat meningkatkan keupayaan struktur dan ketahanan terhadap korosi. Seterusnya, kedua, aplikasi yang lebih luas, iaitu penggunaan fiberglass terus berkembang dalam pelbagai industri, termasuk pembinaan, pengangkutan, perlindungan alam sekitar dan pembuatan, iaitu kemampuan untuk membentukkan dan menyelesaikan fiberglass membuatnya ideal untuk pelbagai aplikasi, dari produk kecil seperti perabot hingga struktur besar sehingga bot dan bangunan. Yang ketiga, peningkatan dalam pembuatan, iaitu proses pembuatan fiberglass terus diperbaiki untuk meningkatkan kecepatan, ketepatan dan kebolehulangan. Penggunaan teknologi digital seperti pencetakan 3D dan pengawasan bersepadu membolehkan pengeluar untuk menghasilkan produk fiberglass yang berkualiti dan konsisten. Yang keempat, kestabilan harga. Walaupun terdapat fluktuasi dalam harga bahan mentah, harga fiberglass secara keseluruhan cenderung stabil dalam tempoh yang agak lama. Ini membolehkan pengguna yang pengeluar untuk merancang projek jangka panjang yang yakin mengenai kos bahan. Fiberglass convenience factor. Okey, yang pertama sekali adalah storage tank, di mana fiberglass storage tank ni kita boleh gunakan untuk chemical industry, and then tempat penyimpanan air dan liquid storage untuk kena atas dia orang punya ketahanan dan resisten terhadap hakisan. Kemudian sekali yang nombor 2 ialah aquaculture pool and tank, di mana kita boleh gunakan fiberglass sebagai tangki untuk kegunaan peternakan ikan dan sebagainya. Seterusnya adalah marine construction, di mana kita gunakan fiberglass untuk construction untuk boat, sailboat, canoe and lain-lain kerana atas ketahanan diorang dan resisten terhadap air masin. Lagi sekali ialah cost effective, di mana kemungkinan untuk kos awal bagi fiberglass agak mahal di awal, tapi diorang agak murah dari segi maintenance. Seterusnya ialah cost effectiveness of fiberglass facilities, di mana harga initial, iaitu harga permulaan untuk fiberglass adalah sedikit mahal compare untuk alternatif tank yang lain seperti besi ataupun konkrit. Ini kerana fiberglass material fiberglass
boleh menggunakan teknologi yang spesifik dan material yang mengurangkan hakisan. Seterusnya dalam maintenance cost yang LU, iaitu mana fiberglass adalah salah satu tank yang tahan lasak daripada segi hakisan dan bocor. Ini maksud di mana kita boleh gunakan fiberglass dalam masa yang panjang dan kurang penggantian ataupun repair atau tank fiberglass. Yang ketiga adalah longevity, iaitu ketahanan fiberglass, di mana kita boleh gunakan fiberglass dengan lama, dan dia orang juga adalah tahan terhadap cuaca panas, sejuk atau sebagainya, hakisan dan juga chemical reaction. Akhir sekali ada transportation dan installation cost, di mana fiberglass adalah lebih ringan daripada tangki besi ataupun tangki konkrit dan sebagainya, membuatkan mereka lebih mudah dan lebih murah untuk ditransportkan dan dipasang di tapak. Itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Arif bin Alizan, nombor metrik 2039. Seterusnya ialah teknologi yang boleh DIY. Yang pertama ialah tangki tumbuhan ikan. Kita boleh membuat tangki tumbuhan ikan menggunakan fiberglass. Tangki ini boleh digunakan untuk menanam dan memelihara ikan secara kecil-kecilan di rumah atau di luar kawasan, seperti di taman atau di kawasan rumah. Kita juga boleh menyesuaikan saiz dan bentuk tangki mengikut keperluan kita yang kita mahu. Yang kedua ialah membina kolam ikan menggunakan fiberglass adalah projek yang boleh dilakukan sendiri. Kolam ini boleh diletakkan di dalam rumah atau di luar sebagai habitat untuk ikan kesayangan kita. Kolam fiberglass biasanya tahan lama dan mudah diselenggara. Sekian, terima kasih.